السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحسن إذا شئته سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mungkin telah memakbulkan doa mereka yang berdoa dan juga memberi peluang dan ruang kepada mereka yang ingin meningkatkan ketakwaan ataupun tahap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah juga Allah Subhanahu wa taala telah memberi peluang kepada kita untuk kita berada pada bulan Ramadan. Kerana kita dapati mungkin sahabat-sahabat kita, mungkin jiran-jiran kita, mungkin kaum keluarga kita yang tahun lepas dapat menyambut Ramadan bersama dengan kita, tapi tahun ini mungkin mereka tidak sempat menyambut Ramadan. Mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dah habis umur mereka, sudah habis segala takdir mereka di muka bumi ini. Maka kita yang diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala ini banyak-banyak syukur. Kerana sebagaimana yang diriwayatkan, kalaulah bagi orang yang beriman mereka inginkan agar Ramadan ini selama setahun tu 12 bulan semuanya dianggap sebagai Ramadan. Itu kalau orang yang beriman. Walaupun mungkin riwayat ini satu riwayat yang dhaif, tapi bagi mereka yang memahami betapa agung dan besarnya Ramadan, mesti paling tidak ada rasa agar dipanjangkan Ramadan. Muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah, syukurnya kita. Dan kita dapati bila menyambut Ramadan ini ada dua muka yang berbeza bila menyambut Ramadan. Ada yang gembira, walaupun yang dia gembira sebenarnya dia menantikan raya. Alhamdulillah juga dia gembira dengan datangnya Ramadan, walaupun dia nak menyambut raya selepas daripada itu sebenarnya, tapi dia bergembira. Alhamdulillah juga. Ada wajah-wajah, muka-muka yang nampak lesu, yang muram, yang tak bersemangat, yang tak bertenaga dan sebagainya. Jadi antara dua wajah itu, mana satu wajah yang ada pada kita? Sahabat-sahabat muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bagi mereka yang gembira, ya, kita tahu bahawa orang yang berpuasa dia bergembira kerana dia dapat berbuka. Allah sukanya bila nak berbuka sama-sama sembang dulu. Kadang-kadang ada yang berborak dan sebagainya, berzikir dan sebagainya, terpulang. Tapi nak menunjukkan gembiranya kita pada masa itu, dekat-dekat nak berbuka. Dan juga Alhamdulillah juga kita di Malaysia ini, ataupun kebanyakan rantau Asia kita ini, kita berpuasa sekitar 13 hingga 14 jam. Walau bagaimanapun dugaan ujian orang yang berada daripada luar daripada
rantau Asia kita ni, luar daripada Asia Tenggara, Jepun contohnya, kena 19 jam. Ataupun di mana, di Eropah sana, di Sweden, 23 jam 30 minit. Bukan 30 minit, bukan 23 minit, tapi 23 jam puasa. Maghrib pukul 12 malam. Kamu mana? Maghrib 12 malam. Isyak pukul berapa? 12.16 minit. Subuh 12.38. Tak kepanjang tu. Berbuka puasa, terus niat sahur. Bahkan terawih pun tak sempat. Maklumlah, isyak pukul 12.16. Sembahyang isyak, sembahyang sunat, orang azan dah sampai 5 minit dah. Lebih kurang ni dah. Kemudian solat sunatnya 2 rakaat sebelum isyak. Lepas tu sembahyang pula isyak. Kemudian ba'diyah isyak. Tahlil pun tak ada sempat, nak orang selamat pun tak ada. Tapi kita alhamdulillah kan, berapa belah jam sahaja tu pun kita dapati beberapa muka-muka tadi. Muka yang letih, muka yang penat, muka yang lesu, muka yang gembira, muka yang ceria, dan juga yang jenis 2 muka tadi. Baik, cuma talam 2 muka saja mungkin tak ada lah, insyaAllah kuih talam tu ada lah. Baik, muslimin sidang jemaah yang rahmati Allah, sebagaimana yang dicatat dalam sejarah, Ramadan ni bukan bulan kelusuan umat Islam. Sebenarnya bulan Ramadan bukan bulan untuk umat Islam menjadikan alasan untuk kita lesu dan sebagainya. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, paling kurang, kalau kita menelusuri sejarah, paling kurang catatan sejarah merakamkan 13 peperangan yang diharungi oleh umat Islam dalam bulan Ramadan, dan kesemua peperangan tadi dimenangi oleh umat Islam. Kalau tengok dalam sejarah Nabi SAW pun, Nabi bersama dengan para sahabat, bila Nabi sampai ke Madinah tahun yang kedua hijrah, sudah berlaku perang Badar. Semua kita tahu. Bila kita ingat nuzul Al-Quran, ingatlah perang Badar. Pasal Al-Quran diturunkan semasa perang Badar. Allahu Akbar. Itu antara satu riwayat. Perang Badar, perang pertama. Benar. Perang yang kedua, perang Uhud, berlaku setahun selepas daripada itu. Juga pada tahun ketiga hijrah, umat Islam pada awalnya, awal-awal siri peperangan Uhud ini dimenangi oleh umat Islam. Walaupun selepas daripada itu berlaku kesilapan teknikal, kepatuhan terhadap pimpinan dah tidak ada pada masa tersebut, lalu Allah bagi hukuman. Allah menangkan golongan yang bersistematik, walaupun mereka itu golongan bukan Islam, golongan musyrikin, tetapi bersistematik, Allah menangkan mereka. Baik, walau bagaimanapun kita sebut peperangan Uhud, awalnya ya nampak kemenangan Islam kerana kepatuhan dan sistematiknya. Seterusnya perang Khandaq tahun ke-5 hijrah juga merakamkan kemenangan umat Islam. Ya, walaupun persiapan sebelum daripada itu kekurangan dari segi kelengkapan, kekurangan dari segi keuangan, kekurangan dari segenap segi umat Islam, bilangan pun kurang, tetapi dengan persiapan keimanan, persiapan kekuatan ukhuwah, dan juga ada juga beberapa kelengkapan, dan disamping tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bagi kemenangan. Walaupun tidak berlaku pertumpahan darah yang besar, tapi Allah hantar angin. Tahun ke-5 hijrah. Kemudian juga kita skip balik ke depan sikit lagi, tahun yang ke-8 hijrah, kesan daripada perjanjian Hudaibiyah yang dicabuli oleh golongan musyrikin. Maka Nabi SAW memberi ataupun mengumumkan bahawa kita dah batal perjanjian sebab mereka yang cabuli. Itu dia. Sekarang apa? Isu batal membatal perjanjian. Arena politik kita itu biarkanlah. Biar mereka. Baik. Nak sebut apa dia? Nak sebut bila musyrikin mencabuli perjanjian, lalu Nabi SAW umumkan bahawa kita dah
dah tak terikat dengan perjanjian. Sebab perjanjian ini kamu yang cabuli, kamu yang meterai, dan kamu yang cabuli sendiri. Lalu kami dah tak terikat. Berlaku pembukaan kota Mekah tahun yang ke-8 Hijrah. Dalam masa yang sama, Nabi SAW tahun berikutnya 9 Hijrah, datangnya penduduk Taif menyatakan ketaatan tanpa berperang. Padahal Taif ni merupakan salah satu daripada, kalau kita di Malaysia ni, Mekah sebagai Putrajaya, Taif sebagai Selangor. Jatuhnya Putrajaya dengan Selangor, habis ya dah. Lebih kurang gitu dah. Baik, kemenangan pada tahun 9 Hijrah. Dalam masa yang sama, Nabi SAW menggerakkan tentera di bawah pimpinan Khalid Al-Walid untuk menghancurkan berhala Al-Uzza, yang mana beberapa percubaan untuk menghancurkan berhala tadi selepas jatuhnya kota Mekah, berhala tadi tidak dapat dihancurkan. Cari punya cari sebab rupanya berhala tadi telah pun dimeterai, mantera, jampi, serapak oleh seorang tukang sihir perempuan. Patutnya datang jengkau, jentolak semua tak dapat. Rupanya ada ahli sihir, setan duk kawal kat situ. Patutnya makhluk halus. Lalu apa dia ni, setelah dibunuh ahli sihir tadi, kerana hukuman dalam Islam yang melakukan perbuatan sihir hukumnya bunuh. Walaupun ialah ada dia punya beberapa step ataupun peringkat-peringkat sebelum dijatuhkan hukuman bunuh. Tapi asasnya yang tak nak bertaubat masih lagi dengan sihirnya akan dihukum bunuh. Selepas dibunuh perempuan tadi, barulah rupanya dapat dihancurkan. Maknanya bukan berhala yang hebat, tetapi syaitan duk kawal tu yang payah, kita tak nampak. Itu yang jengkau, jentolak apa semua, nak runtuhkan berhala, tempat apa nama ni, tempat sembahan, rumah ibadat, mana-mana penganut agama yang bukan Islam. Kadang-kadang jentolak mati, dia kata hebat Tuhan dia. Bukan Tuhan dia hebat, setan, jin duk apa nama, duk buat hal kat situ. Selagi tak apa nama ni, tak halau benda-benda tadi, yang memang tak dapat dah. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian Nabi SAW juga gerakkan tentera persiapan untuk peperangan Tabuk juga tahun ke-9 Hijrah. Dan peperangan Tabuk ini dirakam oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah. Panjang lebar Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkenaan dengan perang Tabuk. Baik, ambil di situ. Itu peperangan yang mana berlaku kepada umat Islam, yang diharungi oleh umat Islam pada bulan Ramadan, menunjukkan bahawa kebanyakan, kalau kita tak katakan semua, kebanyakan perang dalam bulan Ramadan ini dimenangi oleh umat Islam pada zaman Nabi SAW. Baik, zaman berikutnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, zaman Abu Bakar, zaman dipanggil zaman pembersihan, di mana berlaku pemberontakan ataupun berlaku keengganan beberapa kabilah yang mengaku Islam enggan membayar zakat. Lalu isu tadi diselesaikan oleh Abu Bakar dengan dihantar tentera-tentera untuk memerangi mereka. Bukan itu sahaja, munculnya nabi-nabi palsu pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, antaranya Musailamah, antaranya Al-Aswad Al-Ansi, dan ramai lagi yang mendakwa mereka adalah Nabi selepas daripada Nabi SAW. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, Umar bin Khattab zaman peluasan kuasa banyak berlaku peperangan-peperangan. Antara yang besar ialah perang Qadisiyah yang berlaku dekat dengan Palestin, di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menghantar tentera. Dan Umar ketika berkhutbah, keramat ataupun dipanggil kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah paparkan slide di depan Umar bin Khattab tentang peperangan yang sedang berlangsung di Qadisiyah. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu duduk tengah berkhutbah ni, Umar bin Khattab kata, Al-Jabal, Al-Jabal, buatkan pelindungan di bukit, buat pelindungan di bukit. Sehingga kan para yang mendengar khutbah Umar bin Khattab terpegun, pasal apa pula, bukit mana pula yang Allah sebut ni. Baik, jadi nak sebut
apa dia? Karamah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan setelah itu Allah menangkan umat Islam dalam perang Qadisiyah menentang tentera Salib. Dan hasilnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dijemput sendiri oleh apa dia? Pemerintah Palestin masa tersebut di bawah kekuasaan Rom Kristian. Lalu dia jemput nak serahkan kunci bukan kepada Khalid Al-Walid tetapi nak serahkan kepada pemerintah Islam sendiri. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang dan menerima kunci tadi dan bersolat di gereja tempat. Itu dia. Jadi isu-isu banyak di situ pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pergi kepada zaman berikutnya, pemerintahan Khulafa Rasyidun habis di situ. Panjang kalau nak cerita. Kita tengok zaman selepas daripada itu, zaman kerajaan Abbasiyah tahun 92 Hijrah, berlaku penaklukan ataupun pembukaan kota Andalusia, Al-Andalus. Andalusia pula ada Andalusia travel. Salah. Baik, kota Al-Andalus pada tahun 92 Hijrah di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad, sehingga kan dirakamkan nama beliau di Al-Andalus ataupun Spanyol sekarang ini nama dengan Gibraltar, Jabal Tariq, iaitu bukit Tariq bin Ziyad, yang mana dia membuat serangan melalui bukit tersebut. Daki bukit, erik kapal, daki bukit. Bulan apa? Bulan Ramadan. Oi, kita nak erik apa? Tak ada erik apa pun bulan Ramadan. Tapi umat Islam erik kapal, mendaki bukit. Allahu Akbar, kan? Baik. Dan itu pada zaman kerajaan Umayyah. Seterusnya pada zaman kerajaan Abbasiyah tahun 762 lebih kurang ataupun 658 Hijrah. Setelah berlaku serangan daripada tentera Mongol yang meruntuhkan kota Baghdad. Seterusnya pada 2 tahun berikutnya umat Islam dalam bulan Ramadan, 15 Ramadan, telah membuat serangan balas dan juga berjaya menewaskan tentera Mongol di satu tempat yang bernama Ain Jalut. Di bawah pimpinan siapa? Di bawah pimpinan seorang daripada Sultan Qutus, iaitu kerajaan Mamluk ataupun Mamalik di Mesir sana. Hasil daripada kemenangan yang dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala juga pada bulan Ramadan. Dan berikutnya sehinggalah zaman-zaman terkini pada tahun 1890 Masihi berlaku peperangan antara umat Islam dengan Rusia. Kerajaan Sultan Qutus kalau tak silap, yang berjaya menghalau kerajaan Tsar di Rusia pada tahun 1890 juga pada bulan Ramadan. Dan pada tahun 1973 kerajaan Mesir berjaya menghalau ataupun merampas kedudukan Israel di Bukit Sinai. Setelah pada tahun 1967 kerajaan Israel pada masa tersebut menawan Bukit Golan. Tahun 1973 hasil daripada bantuan tentera-tentera daripada Ikhwan Muslimin dapat mengalahkan dan menghalau mereka menawan balik semenanjung Sinai. Walau bagaimanapun, apabila berlaku pengkhianatan dalam perjanjian Camp David, pemerintah Mesir pada masa tersebut mengundurkan balik tenteranya dan menyerahkan balik kepada Israel. Ini kejahatan-kejahatan, pengkhianatan yang mana dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang katanya kononnya mereka mendakwa beragama Islam. Nak cerita apa dia? Nak cerita bahawa kemenangan umat Islam berlaku pada bulan Ramadan. Walau bagaimanapun kemenangan tadi bukannya dengan sebab kita berpeluk tubuh, dengan sebab kita tengok sejarah begitu saja. Tidak. Bahkan peperangan lain juga di Mesir yang kita sebutkan tadi, sehinggalah dirakamkan perperangan pada 6 Oktober 1973, peperangan Sid Oktober, sehingga kan ada satu bandar dinamakan dengan Sid Oktober. Six, orang putih kata six, orang Arab kata Sid. Ciplak lah tu semua tu. Orang putih yang ciplak daripada orang Arab ni sebenarnya, tuan-tuan.
banyak lagi perkataan cave, batu cave kan. Orang Arab sebut kahfun, surah kahfi tu. Quran kan turun lama dah, ciplak juga. Kita sebut filun, Inggeris kata apa dia? Elephant. Lama banyak kan tu. Baik, walau bagaimanapun nak sebut, peperangan pada 6 Oktober 1973 juga disertai oleh beberapa pelajar-pelajar Malaysia, sehingga kan kerajaan Mesir yang besar pada masa tersebut menghadiahkan sebidang tanah di Mesir sampai sekarang ada kepada pelajar-pelajar, tapi dirampas oleh ada kisah dirampas oleh kerajaan ambil alih pula. Jadi makna berlaku beberapa peristiwa di situ. Kena tanya pelajar-pelajar Mesir, bincang pada saat lain lah. Kisah dia menarik untuk dibincangkan. Tanah pelajar di Mesir dirampas. Baik, bukan kerajaan Mesir rampas, kerajaan kita rampas. Jadi sahabat-sahabat muslimin sidang Jumaah yang dirahmati Allah, jadi peperangan pada bulan Ramadan adalah bulan kemenangan kepada umat Islam jika berlakunya peperangan. Namun kita di sini juga ada peperangan kita yang dipanggil sebagai peperangan hawa nafsu bulan Ramadan. Kita perang tu aja. Nafsu kita ku makan dan sebagainya. Nafsu kita ku tidur. Orang kata makan, walaupun makan adalah ibadat. Pasal apa? Orang tak buka puasa, tak boleh dia kena buka puasa. Haram dia tak buka puasa, kena buka puasa. Dah, alhamdulillah, Allah suruh makan. Hebatnya Islam, perintah supaya makan. Baik, nafsu makan, kita pun membeli pembasiran, pemborosan. Kalau tak berlaku tak apa, silakan makan dan tak makan. Tidur katanya ibadat, tapi kalau tidur di sepanjang masa tu bukan ibadat, tu badak katanya. Jadi sahabat-sahabat, banyak lagi benda-benda yang patut kita ambil peduli, ambil canang pada bulan Ramadan. Peperangan umat Islam yang dimenangi oleh umat Islam sepanjang Ramadan, dan peperangan kita di Malaysia banyak sekitar peperangan hawa nafsu. Moga-moga nafsu-nafsu yang ada pada kita ini dapat kita tundukkan untuk kita mendapat matlamat yang diwawarkan dalam bulan Ramadan. La'allakum tattaqun, moga mendapat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu alaikum. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail syahr ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat rahimakumullah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita melaksanakan segala yang diperintah dan menjauhi serta menghindarkan diri kita daripada segala larangan dalam agama. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan itu Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati-hati kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan Jumaat yang dirahmati Allah, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi peluang untuk kita merasai Ramadan buat kesekian kalinya. Dan hari ini adalah hari Jumaat pertama di bulan Ramadan. Moga Ramadan kali ini memberi 1000 erti dan makna untuk kita meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seringkali dalam khutbah dan seringkali kita dengar di mana-mana agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering dilaung-laungkan ketakwaan
sering dilaung-laungkan agar kita mencari ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun ia hanyalah tinggal sebagai kata-kata sahaja yang tidak mampu diterjemahkan oleh sebahagian besar umat Islam pada hari ini. Oleh itu, sidang jemaat yang dirahmati Allah, mimbar pada hari ini akan membicarakan berkenaan dengan agenda ketakwaan pada bulan Ramadan menurut firman Allah Subhanahu wa taala ataupun Al-Quran. Sidang jemaat, moga-moga kita dirahmati. Yang pertama antara agenda ketakwaan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini ialah dengan kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran yang menjadi petunjuk kepada manusia dan penjelasan terhadap kehidupan mereka secara umumnya, dan juga pembeza di antara kebenaran dan kebatilan. Muslimin rahimakumullah, bagaimanakah interaksi kita dengan Al-Quran pada bulan Ramadan? Suka mimbar di sini mencadangkan agar beberapa kaedah untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran pada bulan Ramadan. Yang pertama, dengan kita meletakkan ataupun kita setkan masa untuk kita membaca Al-Quran. Sebagai contohnya 1 minit setiap hari kita membaca Al-Quran. Paling kurang 1 minit setiap hari kita membaca Al-Quran. Maka insya-Allah sama ada mereka yang mahir membaca Al-Quran maupun kurang mahir membaca Al-Quran, bila ditetapkan selama 1 minit, maka target membaca Al-Quran mungkin bagi mereka yang mahir 2 ataupun 3 helai dalam 1 minit. Manakala kita yang belum mahir ini, mungkin 1 muka ataupun 2 muka surat pun sudah memadai dalam tempoh 1 minit tersebut. Yang kedua, kita setkan waktu untuk kita membaca Al-Quran. Sebagai contohnya, selepas kita bersahur ataupun selepas daripada kita menunaikan salat fardu setiap hari, setiap waktu, maka kita peruntukkan masa untuk kita membaca Al-Quran. Yang ketiga, kita baca Al-Quran apa sahaja ayat yang kita ingat, jika kita mempunyai masa-masa tertentu dan juga terluang. Antara masa rehat sebagai contohnya, maka bacalah surah-surah ataupun ayat-ayat yang telah kita hafal. Moga dengan membaca Al-Quran, walaupun apa yang kita hafal itu dibaca setiap hari, dibaca setiap waktu, maka mungkin sebagaimana sabda Nabi SAW, inna hubbaka iyyaha tudkhilukal jannah. Sesungguhnya kecintaan kamu terhadap ayat yang kamu bacakan itu mampu menyebabkan kamu masuk ke dalam syurga. Moga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan pahala sebesar mungkin kepada mereka yang membaca Al-Quran. Sidang jemaat, moga diberkati di bulan yang mulia ini. Yang kedua, agenda ketakwaan di dalam bulan Ramadan tentunya ialah berpuasa. Dan ini tidak akan diurai panjang oleh mimbar pada khutbah kali ini. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Dan sesiapa yang hidup ataupun berada pada bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Dan sahabat-sahabat muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah, puasa kita mempunyai pilihan-pilihan tertentu, antara puasa awam ataupun puasa khas ataupun puasa mereka yang khawasul khawas. Dan pilihlah puasa mana yang kita kehendaki ataupun pahala mana yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimin rahimakumullah. Agenda ketakwaan yang ketiga ialah disebutkan dalam ayat yang berikutnya. Firman Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Ila akhir ayat. Allah
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Muhammad, apabila ada yang bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, sesungguhnya aku, yakni Allah Subhanahu wa taala dekat, dan aku akan memperkenankan permohonan mereka yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menyahut panggilanku. Sahabat muslimin rahimakumullah, agenda yang ketiga ialah doa. Dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam nyatakan bahawa doa mereka yang berpuasa tidak akan ditolak ataupun mustajab sehinggalah waktu berbukanya. Maka perbanyakkanlah doa, kerana kita semua mempunyai hajat-hajat tertentu. Jangan hanya terikat dengan doa-doa yang didoakan oleh imam solat, imam tarawih dan sebagainya. Maka kita berdoalah, kerana kita juga mempunyai hajat yang berlainan daripada yang didoakan oleh para imam. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa la tubashiruhun wa antum 'akifuna fil masajid. Dan janganlah kamu bergaul dengan mereka ketika mana kamu beriktikaf di dalam masjid. Mafhum, sebagaimana ulama menyatakan bahawa bulan Ramadan antara agenda untuk kita mencapai ketakwaan yang disebutkan dalam ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mencapai tahap ketakwaan, antaranya ialah kita mengikat diri kita dengan masjid. Sebagaimana yang kita tahu, kita bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala ataupun Islam mensyariatkan sahur kepada kita demi menggalakkan untuk kita bangun awal dan bersiap untuk melakukan solat berjemaah di masjid, di surau dan di tempat-tempat yang dikhaskan untuk kita solat berjemaah. Moga dengan agenda yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan kita manusia yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ketakwaan sebagaimana yang direncanakan dan diprogramkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman Allah. Dan yang kelima, antara agenda untuk kita mendapat ketakwaan di bulan Ramadan ini ialah dengan kita menjaga dan juga memerhati segala harta benda daripada mana kita dapat dan ke mana yang kita belanjakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Dan janganlah kamu makan harta sebahagian daripada kamu dengan cara yang tidak betul, dengan cara yang batil. Maksudnya, perolehan harta juga perlu diperhatikan. Kemana aliran harta dibelanjakan juga perlu diperhatikan. Jangan kita belanjakan harta kita pada mengikut hawa nafsu kita ataupun perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Alirkan harta kita ke tempat-tempat yang memerlukan sumbangan, memerlukan bantuan, memerlukan dana dan sebagainya untuk mereka melangsungkan kehidupan dan juga meneruskan kehidupan dalam memartabatkan agama Allah, seperti pusat-pusat tahfiz, madrasah-madrasah, surau-surau, masjid dan sebagainya. Moga dengan itu apa yang kita belanjakan itu akan dikira dan dihitung sebagai amal soleh untuk kita mendapatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itulah agenda ketakwaan yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui firman-firman Allah tuntas apabila Allah Subhanahu wa taala membincangkan berkenaan dengan Ramadan. Moga-moga Ramadan kali ini kita perolehi dan manfaatkan dengan terbaik dan sebaik mungkin, kerana kita tidak dapat memastikan adakah kita akan mendapat Ramadan berikutnya pada tahun-tahun yang mendatang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.